Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Ikut gereja ni ikut ulama-ulama Kristian, ulama-ulama gereja yang telah mentakwil, mentafsirkan, melarikan maksud asal dia, sehingga jadi takwil yang terjauh daripada Bible sebenarnya. Dia jadi Kristian lah dia. Tapi kalau ikut Bible, tanpa ada pengaruh daripada tafsiran-tafsiran mengarut tok-tok guru Kristian, ia akan jadi Muslim lah. Kemungkinan akan jadilah. Ia akan sedekat dengan Islam, nampak lebih kurang dengan ajaran Islam lah. Okay, bab yang ke-23, larangan mencuri. Larangan mencuri. Ayat Bible yang bermaksud, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kitab Matius sifir ke-19 ayat 18. Jadi Yesus kata jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan saksi dusta dah. Ayat Bible yang lain pula yang bermaksud, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kitab Markus sifir 10 ayat 19 dan kitab Lukas sifir 18 ayat 20. Kerana firman Allah bermaksud dia, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, iaitu kasihanilah manusia sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kitab Roma sifir 13 ayat 9. Itu kitab dalam Bible. Ayat Quran dan hadis pula, yang mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan cara bersembunyi dan diambil daripada tempat pertaruhan. Ini tempat yang layak untuk menyimpan harta itulah. Curi ni benda susah nak ada ikhtiar. Tempat pula bukan terbuka tepi jalan ke apa dah. Memang orang koci, orang tak lebih macam-macam lah. Mencuri itu adalah salah satu daripada dosa-dosa besar, dosa setengah situasi. Boleh dihukum dengan potong tangan ke atas si pencuri itu untuk hukum Islam lah. Sebagaimana dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah ayat 38 hingga 39. Ayat lain pula yang bermaksud, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahawa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan menderhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah keampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Itu Al-Quran lah. Hadis pula. Dari Ubadah bin Samit katanya, kami berada dekat Nabi SAW dalam satu majlis. Lalu beliau berkata yang bermaksud, berjanjilah kepadaku bahawa kamu tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri dan tidak berzina. Sesiapa di antara kamu yang menepati janjinya, nescaya Allah akan memberikan ganjaran pahala. Hadis Bukhari nombor 1088. Ada kesamaan. Jadi ajaran Bible dengan ajaran Islam tu hampir sama, tu larangan mencuri. Bab yang ke-24, larangan arak. Arak pun Bible lagi. Telah banyak ayat-ayat mengenai larangan meminum arak. Ayat Bible yang bermaksud, tidak boleh minum wine dan minuman keras. Tidak boleh meminum apa-apa pun yang dibuat daripada buah anggur. Kitab Bilangan sifir 6 ayat 3 ya. Ayat lain pula. Minuman keras membuat orang yang mabuk dan merepek. Bodohlah orang yang menjadi mabuk. Kitab Amsal sifir 20 ayat 1. Ayat lain pula. Tahukah kamu apa yang terjadi kepada orang yang terlalu banyak minum wine dan minuman keras yang lain? Orang itu sengsara dan menderita. Dia selalu bertakar dan bersungut. Matanya merah dan badannya luka-luka. Padahal semua itu dapat dihindarinya. Jangan biarkan wine menggoda kamu walaupun warnanya menarik dan nampaknya berkilauan di dalam cawan dan sedap dihirup. Esok pagi kamu akan merasa seperti dipaguk ular berbisa. Mata kamu berkunang-kunang, fikiran kamu kacau dan kamu merepek-repek. Kamu akan merasa seperti mabuk di lautan dan terombang-ambing di atas tiang kapal. Kamu akan berkata, aku telah dipukul.
Aku telah dipalu tetapi aku tidak ingat apa-apa. Mengapakah aku sangat mengantuk? Aku perlu minum lagi. Kitab Amsal, Sifir 23 ayat 30 hingga 35. Ayat lain pula dah. Kamu tentu tahu bahawa orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan tidak akan menikmati pemerintahan Tuhan. Jangan tipu diri kamu sendiri, orang yang berbuat cabul atau yang menyembah berhala atau berzina, atau yang bersemburit atau yang mencuri, yang tamak atau yang selalu mabuk. Semua orang seperti itu tidak akan menikmati pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan. Kitab 1 Korintus, Sifir 6 ayat 9 hingga 10. Sifir ni surah lah, surah ke-9 ayat 9 hingga 10. Nah, tu Bible. Nah, maksudnya menentang juga, mengutuk, cerita keburukan mabuk dah. Minum memabukkan. Ayat Quran dan hadis pun dah. Ibarat maksud, hai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat lain pula bermaksud, dan mereka bertanya kamu berkenaan arak dan judi. Katakanlah kepada kedua-duanya ada banyak keburukan dan beberapa manfaat. Namun keburukannya adalah lebih besar daripada kebaikannya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud, arak adalah ibu segala maksiat dan ianya adalah maksiat paling mengaibkan. Kitab Sunan Ibn Majah jilid 3, Kitab Memabukkan bab 30. Bukan sahaja orang yang meminum arak dilaknat, tetapi mereka yang berurusan secara langsung atau tidak langsung dilaknat oleh Allah. Menurut Ibn Majah jilid 3, Kitab Memabukkan bab 30, diriwayatkan oleh Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, la'ana Rasulullah fil khamr 'asharatan, 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi wa saqiha wa ba'iha wa akli thamaniha wal mustari laha wal mustaratu laha. Talahu. 10 orang yang dikutuk dilaknat oleh Allah mengenai khamar, mengenai arak ini, iaitu pertama pembuatnya, yang kedua pengedar minumannya, pengedarnya, yang ketiga peminumnya, yang keempat pembawanya, kelima pengirimnya, keenam penuangnya, ketujuh penjualnya, ke-8 pemakan wang hasil jual arak tu lah, pemakan wang hasilnya, berapa dah? So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemakan wang hasilnya, 9 pembayarnya, tolong bayar dah, yang 7 pemesannya dah. Oh dia pesan dah, tak minum gapo pesan saja pun boleh nak belaka dah. Dia tolong tuai ke apa semua kena nak. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamu jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung. Jual arak, jual bangkai, jual babi, jual patung-patung tu haram berlaku dah. Hadrat Abu Daud nombor 3486. Rujuk Sahih Abu Daud 977 dan diklasifikasikan sebagai sahih oleh Ibn Abbas rahmatullahi alaihi. Dengan hanya bermula sedikit, ia boleh menyebabkan manusia melanggar semua hukum hakam dan ia diumpamakan ibu segala kejahatan arak ni. Sesuai dengan sebuah hadis mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu ibu segala kejahatan. Silsilah al-hadis as-sahih nombor 1854. Seluruh dunia maklum bahawa umat Islam adalah umat yang paling sensitif terhadap larangan arak. Malah kadang-kadang arak itu dijadikan simbolik cercaan oleh golongan industri Islamofobia bagi menghina umat Islam, sedangkan realitinya larangan ini bukan sahaja ada dalam Al-Quran yang diimani oleh orang Islam, bahkan kitab-kitab Rasul terdahulu termasuk Bible juga telah melarang perbuatan meminum arak ini. Okey, pandangan Kristian moden terhadap arak. Sebelum agama Kristian menjadi agama rasmi kerajaan Rom, masyarakat Rom sudah sinonim dengan meminum arak. Malah mereka memiliki dewa arak. Wine itu nama dewa arak yang bernama Bacchus. Maharaja Rom pertama yang memeluk agama Kristian adalah Maharaja Konstantin I pada tahun 312 Masihi. Ketika agama Kristian mula terima masuk sebagai agama rasmi Rom, maka di sini berlaku banyak percampuran, sinkretisme. Percampuran antara amalan pagan, amalan jahiliah, amalan dewa-dewa ni yang diimani buat sekian lama oleh masyarakat Rom dengan agama Kristian. Jadi dicampur. Termasuklah larangan arak yang menjadi penekanan pada zaman awal perkembangan agama Kristian di Rom. Hasil dari itu berlakulah konflik mengenai pandangan terhadap arak di dalam agama Kristian. Jadi masalah. Sunat ke apa dah. Khitan tu dan arak ni jadi masalah pasal masyarakat asal Rom tidak sunat, tidak minum arak, tidak berhenti minum arak dah.
Ini kerana wujud aliran-aliran terkemudian yang mengambil langkah untuk membersihkan fahaman agama Kristian dari sebarang pengaruh luar seperti paganisme. Termasuklah ada di antara mereka yang menegakkan larangan arak dalam Kristian. Jadi, hak baru ni. Kristian moden ni ada dah. Sebab dia kata, pelik. Sebab apa ni? Katolik ke apa. Sedangkan, dalam kitab Bible ada dah. Jadi dia pun lawan juga agak dia. Oleh itu, dalam aliran Kristian dapat dipisahkan pada 3 pendapat diwakili oleh aliran-aliran tertentu mengenai status arak ini. Pertama, moderationisme. Pendapat ini dipegang oleh aliran Roman Katolik, Ortodoks Timur, Protestan, Anglikan, Lutheran, Jehovah's Witnesses dan banyak lagi. Kumpulan ini tidak beranggapan bahawa arak itu haram. Ni pendapat. Ada pengaruh Rom tak lah. Dia tidak anggap bahawa arak itu haram, boleh diambil dalam jumlah yang sederhana. Cuma jangan sehingga mabuk saja baru jadi haram. Pendapat kedua, abstentionist, adalah pendapat yang dipegang oleh gereja Baptis, Pentakosta, Methodist, Evangelical dan beberapa denominasi mazhab-mazhab dalam Protestan seperti Salvation Army. Kumpulan ini mengatakan walaupun arak itu tidaklah haram tetapi ia bukanlah suatu pilihan yang bijak. Walaupun aliran ini tidak meminta pengikutnya menghindari arak tetapi mereka mewajibkan pengharaman arak kepada mereka yang berada dalam kepimpinan gereja. Mereka berpandangan pengambilan arak ini terlalu bahaya dan menjauhi arak adalah penting untuk kehidupan yang lebih baik. Ini abstentionist. Golongan ketiga pula prohibitionist. Mengharamkanlah. Adalah pendapat yang diwakili oleh Southern Baptist Convention, Seventh-day Adventist, The Church of Jesus Christ dan beberapa lagi gereja lain. Mereka adalah aliran berpendapat hukum meminum arak adalah haram. Pendapat moderationisme ini kebanyakan diwakili oleh aliran Kristian yang terawal kerana terkesan dengan sinkretisme percampuran dengan masyarakat Rom dan pendirian gereja awal yang sememangnya tidak menitik beratkan larangan mengenai arak. Walaupun mereka tidak mengharamkan arak, tapi mereka melarang seseorang dari mabuk. Soalnya mabuk itu juga bersifat subjektif. Kerana ada orang yang hanya minum sedikit juga boleh menjadi mabuk. Manakala pendapat abstentionist dan prohibitionist lebih ke arah menjauhkan arak dan pandangan ini majoritinya adalah daripada aliran yang muncul terkemudian. Yang mahu mengamalkan agama Kristian seperti yang tekankan dalam Bible. Jujur pada Bible, larang dah. Jadi dia nak kembali pada Bible tu jadi pun haram. Atau pelarang arak. Bab yang ke-25 pengharaman babi. Ini kalau Kristian memakai babi warna putih ni. Babi ni sebenarnya Bible pun haram. Dalam Bible terdapat banyak ayat yang menegaskan bahawa daging babi adalah haram untuk dimakan. Antara yang dinyatakan. Ayat Bible cerita tentang pengharaman babi. Pertama dia. Ayatnya bermaksud. Demikian juga babi. Kerana memang berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak ruminan, haram itu bagimu. Kitab Imamat, sifir ke-11 ayat 7. Jadi haram itu bagimu. Jadi babi haram. Bible Indonesia LAI mengkhususkan pada babi hutan, katanya. Sahaja pada tahun 1979 dan 2007. Tapi pada tahun 1928 dan 1989 dinyatakan dengan perkataan babi saja. Itu kata... Alhamdulillah. Itu kata terjemahnya. 1979 2007 babi hutan. 1928 1999 babi saja dah. Begitu juga dalam New International Version hanya menyatakan babi. Tak ada lah babi hutan, babi saja. Perkataan babi di sini tidak mengkhususkan mana-mana kategori babi sama ada babi hutan atau babi daging. Ini salah satu bukti yang jelas bahawa Bible telah diubah sesuka hati oleh tangan-tangan manusia dah. Ikut suka dia tukar-tukar dah. Jadi sebenarnya babi tu haram dari kitab Imamat sifir 11 ayat 7. Ayat lain pula. Juga babi hutan kerana memang berkuku belah tetapi tidak ruminan. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Kitab Ulangan sifir ke-14 ayat 8. Ini tersebut babi hutan. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Babi pun najis. Kuah daripada sup gula babi ni jadi najis juga dah. Kuali mereka jadi haram belaka lah. Yesaya, kitab Yesaya sifir 65 ayat 4. Jadi terai-terai dalam Bible sebut pengharaman babi ni. Ayat Qurannya, dalam Islam antara haiwan yang diharamkan untuk dimakan adalah daging babi. Sebab larangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Quran. Antaranya yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Surah Al-Baqarah ayat 173.
Daging babi sebut dah. Seterusnya ayat lain yang bermaksud diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat lain yang bermaksudnya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surah An-Nahl ayat 115. Ayat lain pula, katakanlah tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor yang najis. Surah Al-An'am ayat 145. Di dunia ini sudah maklum bahawa Muslim adalah penganut agama yang paling sensitif terhadap daging babi. Malah larangan ini juga telah dipegang oleh rasul-rasul terdahulu melalui larangan yang terdapat dalam perjanjian lama dah. Dalam Bible, Old Testament, yang kata haram babi dah. Malah masyarakat barat majoriti yang beragama Kristian pun maklum tentang larangan tegas memakan daging babi ini disebut dalam Bible. Orang Kristian tahu dah. Kan tapi mereka seakan-akan tidak mengendahkannya tentang hukum tersebut. Terutama bagi aliran Katolik, Ortodoksisme, Lutheranisme, Anglikanisme dan Kristian Reformasi, tidak wujud sekatan pemakanan mengenai haiwan tertentu yang tidak boleh dimakan. Boleh makan belaka termasuk babi dah. Jika ditanya kepada mereka tentang ayat pengharaman ini, rata-rata jawapan balas mereka mengikut ajaran gereja. Ikut Tok Guru, ikut bukan takwil lah. Tok Guru, takwil dah. Ajaran Tok Guru gereja ni adalah seperti berikut. Pertama, pengharaman babi dalam ayat ini adalah merujuk kepada babi hutan. Boar saja dan bukan babi daging. Pig. Padahal hutan babi daging berat lagi daripada babi hutan dah. Kotor dia. B. Ayat pengharaman ini diturunkan kepada kaum Yahudi saja dan tidak relevan untuk mereka yang bukan Yahudi dah. Itu alasan dia dah. Yahudi saja, bukan Yahudi. Dah. Pasal agama Kristian tu untuk bangsa Yahudi asal dah Nabi seturun dah. Jadi tak boleh orang lain larang itu untuk kaum Yahudi boleh berlaku. Semua dalam kitab tu semua larang Yahudi kan. Jadi orang bukan Yahudi kan boleh berlaku beratnya pun dah nyanyi dah. Yang ketiga, pengharaman babi pada ketika itu ayat diturunkan sahaja kerana pada zaman dahulu babi membawa penyakit tetapi sekarang sudah tidak lagi. Masa babi ada JE, ada common virus baru hari dah. Gitu kan kira dah. Dia takwil dah. Yang kedua, yang keempat, ayat ini mengharamkan babi kerana dalam daging babi memiliki cacing pita dan mikrop yang berbahaya. Akan tapi pada hari ini terdapat ladang organik yang dapat menghindari babi dari membawa penyakit cacing dan mikrop yang berbahaya, maka ia boleh dimakannya. Ni dia beli lagi dah. Dia cuci ataupun guna teknologi canggih, bersih dah. Ada babi yang bersih, maka boleh makan dah. Kalau dah bersih, ada babi yang kotor tak boleh makan dah. Ni beli dah. Takwil dia ni. Selain itu mereka juga menggunakan hujah melalui mimpi Saint Petrus. Tok Wali dah. Saint Tok Wali dah, Tok Guru dah. Saint Petrus bermimpi dah. Yang dirakamkan dalam surat perjanjian baru. Dari surat, bukan dari Bible. Injil Nabi Isa dah. Dari surat dah. Maksudnya dia melihat langit terbuka dan suatu seperti kain lebar diturunkan ke bumi. Tergantung pada keempat-empat sudutnya. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki empat, binatang menjala dan buru-buru liar. Lalu ada suara berkata padanya, Petrus bangunlah, sembelihlah binatang itu dan makanlah. Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku belum pernah makan apa-apa yang haram ataupun najis. Tetapi surah itu berkata lagi, jangan anggap haram apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah. Kisah Rasul-Rasul CP 10 ayat 9 hingga 15. Berdasar kepada teks inilah golongan Kristian menguatkan hujah mereka untuk membenarkan memakan daging babi. Sebut haram dia boleh makan dah. Menurut mereka binatang yang disebut berkaki empat itu termasuk juga babi yang halal untuk dimakan. Takwil lah. Teks ini dirakamkan ke dalam surat-surat yang dihimpunkan oleh Saint Paul yang mana ianya jauh ditulis selepas ketiadaan Yesus. Nabi Isa tak ada lama dah. Baru dia tulis surat tu dah. Surat-surat ini termasuklah perjanjian baru ditolak oleh golongan Yahudi. Jika diperhatikan ayat ini tidak menyebut secara spesifik menatakan babi itu halal dan menata empat kaki, menata lain boleh tak? Akan tapi mereka memalingkan tengkuk lah, takwil lah. Memalingkan tengkuk teks itu agar selari dengan penafsiran mereka, takwilan mereka, dan mereka kira mimpi itu memasukkan hukum perjanjian lama. Mimpi Tok Wali, Tok Guru ni. Boleh reka selawat baru lah, zikir baru. Gini lah cerita lah. Reka hukum baru lah. Selawat baru macam-macam lah. Ini antara keadaan penafsiran hermeneutik yang digunakan oleh gereja Kristian. Hermeneutik ni lebih Islam liberal, lebih kuat takwil takwil yang melampau lah dah hermeneutik ni.
batiniah, kita kata batiniah Kristian. Walaupun ayat perjanjian lama itu jelas mengharamkan daging babi, mereka boleh memusingkan penafsiran daripada hukum asal. Jumpa belik juga lah. Atas faktor pengaruh inilah wujud juga aliran minoriti dalam Kristian yang muncul pada zaman terkemudian, yang berpegang pengharaman daging babi secara tegas. Antaranya adalah aliran gereja Seventh Day Adventist. Ada satu aliran gereja baru ni, Seventh Day Adventist ni kata, ada bebas ni, babi hari makan tiba-tiba. Puan ni kata boleh, dia kira ambil pendapat kata haram lah. Dan dalam hal ini mereka berpandangan aliran yang terpengaruh dengan Rom seperti denominasi gereja Katolik, mazhab Katolik lah, Ortodoks Timur, Lutheranisme dan Anglikanisme adalah bersikap mengabaikan ajaran dalam perjanjian lama, lalu membenarkan memakan daging babi. Sebabnya terpengaruh dengan adat budaya Rom. Kalau kita Melayu pun terpengaruh dengan adat budaya Melayu. Ada unsur-unsur Hindu berapa ikut juga. Jadi punah nak agama ni. Kunduri kematian dah. Bersanding dah. Manakala Seventh Day Adventist pula berusaha untuk mengikuti hukum Musa dalam perjanjian lama dan mematuhi undang-undang pemakanan Yahudi. Seventh Day Adventist memakan haiwan berbivor yang berkuku belah dan burung yang tidak memiliki kaki berselaput, dan mereka juga tidak makan apa-apa jenis kerang dan hanya memakan ikan bersisik saja. Supaya Syiah lah. Dia tak boleh makan ikan sisik, Syiah bukan boleh, tak boleh makan. Apalah nak cerita tu lah. Okey, bab yang ke-26, larangan makan daging tidak disembelih. Tidak disembelih dengan nama Allah. Dalam Bible melarang memakan bangkai atau binatang yang tidak disembelih. Dalam Bible apa? Larang makan bangkai. Syarat penyembelihan dalam Bible juga mengutamakan niat individu kepada Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat di bawah. Ayat Bible bermaksud, lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu makannya dah. Lemak boleh guna dah, bangkai ke apa boleh guna lah. Kulit ke apa tu lain dah, tapi jangan makan. Kitab Yamat sifat 7 ayat 24. Ayat lain pula, sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Tak boleh makan bangkai dah. Kitab Yamat sifat 11 ayat 9. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang dalam tempatmu untuk dimakan. Orang asing lah. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Kitab Ulangan sifat 14 ayat 21. Ayat lain pula, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang mati dicekik dan dari darah. Kitab Kisah Para Rasul sifat 15 ayat 20, Kitab Wahyu sifat 2 ayat 14. Ayat Quran yang kita tengok perbandingan dengan ajaran Islam ni. Ayat pertama yang bermaksud, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi bangkai itu situ termasuk yang dilarang. Ayat lain, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayatnya surah An-Na'am ayat 114. Ayat lain pula, mengapa kamu tidak mahu memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Surah An-Na'am ayat 119. Jadi sembelih ni kita minta penghalalan dari Allah lah. Kita guna nama Allah supaya kita ni boleh makan. Pasal zalim kali kira dah. Tapi dengan nama Allah ni kita tidak menzalimi binatang, tapi kita dapat kebenaran lah. Kita minta kebenaran daripada Allah untuk sembelih binatang untuk kita makan. Gitu kaedah je dah. Okey, lepas tu ayat lain. Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah satu kefasikan. Surah An-Na'am ayat 101. Ayat lain pula bermaksud, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Surah Al-An'am ayat 145.
Ayat lain pula, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surah An-Nahl ayat 115. Jelas sekali bahawa dalam Bible dan Al-Quran menekankan syariat penyembelihan haiwan bagi mendapatkan daging yang halal untuk dimakan. Kena sembelih dulu dengan nama Allah. Haiwan yang mati dengan cara tidak disembelih akan dikira sebagai bangkai. Jadi bangkai tak boleh makan, haram. Sembelihan ahli kitab secara umumnya ulama Islam mengkategorikan penganut Yahudi dan Kristian sebagai ahli kitab secara umumnya. Malah dalam Quran juga menyebut mengenai makanan dari mereka juga halal bagi umat Islam. Kalau mereka sembelih, kita boleh makan. Seperti mana dalam Quran Allah SWT menyebut yang bermaksud, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Antara hikmah Allah SWT membenarkan Muslim memakan sembelihan binatang sembelihan ahli kitab, antaranya adalah mereka menyembelih haiwan ternakan kerana Allah seperti mana ajaran dalam Islam. Dalam kitab mereka sendiri sebut dengan nama Allah. Sekiranya mereka ahli kitab benar-benar mengikuti kitab mereka dalam soal tuntutan menyembelih haiwan yang untuk dimakan, maka Muslim dibenarkan untuk memakan sembelihan mereka, akan tetapi jika sebaliknya maka tetap haram untuk dimakan. Kalau betul je tidak dengan nama Allah tapi dengan nama Nabi Isa ke apa, kita dengar, kita yakin, tak boleh makan. Seperkara yang penting adalah tidak kira sama ada ahli kitab atau Muslim sendiri pun, sekiranya mereka menyembelih haiwan dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia tidak sah dan tidak dibenarkan untuk dimakan. Begitu juga sekiranya mereka tidak menyembelih haiwan, sama ada haiwan tersebut direnjat dengan voltan yang tinggi atau dibunuh dengan cara tusukan, itu juga tidak sah walaupun dia itu ahli kitab. Guna elektrik kau, guna voltan tinggi kau, tidak mampu. Jadi dia tu tidak sembelih lah, jadi bangkai dulu lah. Dia kalau Kristian kita tahu juga gitu, tak boleh makan lah. Jika dibuat cara yang dalam Bible, terdapat ratusan ayat yang menyebut tentang penyembelihan. Malah jika dilihat dalam agama Yahudi, institusi halal mereka dinamakan kosher. Kosher merupakan tempat penyediaan makanan yang disembelih oleh orang Yahudi, Orang Yahudi sembelih. Natas itulah. Mengikut hukum dalam ajaran Taurat dan Talmud. Ramai ilmuwan Islam berpandangan adalah halal untuk Muslim memakan kosher. Kosher ni bukan babi, tak makan lah. Jadi makanan yang sembelih tu boleh makan lah. Jadi ulama moden ni kata boleh Yahudi sembelih. Akan tapi berlaku pula dalam dunia Kristian. Ini kerana pada hari ini sudah tidak ramai mengikut syariat penyembelihan itu dah. Orang Kristian ni guna antrik lah kadang-kadang dah. Tak guna pun sembelih ni. Di dalam Kristian tidak banyak yang praktiskan amalan penyembelihan syekita, kecuali hanya beberapa aliran sahaja, antaranya adalah aliran Jehovah Witnesses. Ni hak boleh kira. Hak lain kot dia jadi bangkai bila kemakan. Perlu diketahui bahawa majoriti amalan pemakanan di dunia Kristian pada hari ini ada di antara mereka mematikan haiwan tersebut dengan cara bukan penyembelihan, guna elektrik laga boleh. Demikian itu pensyariatan memakan sembelihan ahli kitab bukan semata-mata namanya ahli kitab, tetapi ia juga dilihat kepada cara pengamalan mereka terhadap kitab tersebut. Kena tengok juga dah. Seterusnya larangan meminum darah. Dalam ayat Bible ni larang minum darah. Supaya Islam. Ayat bermaksudnya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Kitab Kejadian sifat 9 ayat 4. Jadi darah jangan makan. Kerana darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Kerana darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Kitab Imamat sifat ke-17 ayat 14. So hukum bunuh lagi orang siapa yang makan darah dah. Ayat lain pula, inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemuk dan darah. Lemuk betul boleh, darah betul boleh. Kitab Imamat sifat 3 ayat 17. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Darah tu kita tubik daripada daging ke apa dah. Terus sebelah tekak termolik tubik habis darah dah. Kitab Ulangan sifat 12 ayat 16. Darah tak boleh makan. Yang seterusnya, janganlah kau makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kau melakukan telaah atau ramalan. Kitab Imamat sifat 19 ayat 26. Ramalan betul boleh dah. Tilik nasi betul boleh dah. Lepas tu makan darah betul boleh dah. Ayat Quran pula yang bermaksud dah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah. Darah haram nak makan. Dan daging babi dan binatang-binatang yang sembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedangkan dia tidak mengingininya, tidak ingin dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu,
maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Katakanlah tidak aku dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging haiwan yang mati bangkai, darah yang mengalir, daging babi kerana semua itu kotor atau haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Surah Al-An'am ayat 145. Termasuklah darah mengalir tak boleh makan dah. Termasuk juga darah lah, tak boleh makan. Tuntutan menghindari dari meminum darah terdapat dalam ajaran Al-Quran dan Bible sama-sama lagi dah. Sememangnya terdapat hikmah yang besar di sebalik larangan tersebut. Setakat itulah dulu perbincangan kita sampai larangan meminum darah ni. Sama je Islam dengan Kristian Bible dah. Jadi tidaklah takut sangat. Baca Bible ni takut Kristian. Tak ada gapo pun dah. Walaupun ada lah penyelesaian sikit dah. Tapi secara umumnya benda sama je. Bible pula bangkai babi, makan darah, bangkai dah. Serupa dengan Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.